Bagi. Ada belakang saya. Ustaz kita 2 orang tu. Berapa ringgit kena sebut akad dia? Jual tak ada sebut harga tak boleh. Google Form macam mana tahu? Tahu dah Google Form tu? Tapi kalau tak tahu kita di sini, tak kawan media tahu tak? Tak ada penyakut dah. Biarlah. Tahu lah dah masa dia. Tahu dah kan? Mana kawan-kawan kita hak bukan fakulti Islam ada? Ada dah. Okey. Kita takut dia orang tak jumpa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita baca sekali muka surat sebelah bawah tu. Waqad ikhtalafa ulama fi man qallada fil aqaid. Sebelum daripada tu muka surat 10 ada tanya dulu sebelum kita cuti tu pasal macam mana tentang perkara yang mula-mula wajib bagi setiap orang mukallaf itu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, makrifah menggunakan akal dan makrifah menggunakan syarak. Ya. Jadi konsep yang digunakan oleh Mu'tazilah ialah akal kita ini boleh mengetahui semua perkara-perkara baik dan buruk, sama ada syarak ataupun tak ada. Maka dengan sebab itu Mu'tazilah menggunakan akal dalam semua konsep akidah gitu. Sementara ahli sunnah Asy'ariyah yang menjadikan seseorang mukallaf itu disyariatkan dengan makrifah ini ialah bila ada ketetapan daripada syarak. Maksudnya bila dah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis barulah wajib. Adapun Mu'tazilah ada syarat tak ada syarat, dengan akal dia wajib dah, dia kena tahu, dia kena kenal Allah. Adapun Maturidiyah, dia kata dalam surat 10 tu kan, Maturidiyah ni dia hampir dengan Mu'tazilah. Jadi apakah hampir dengan Mu'tazilah, bahawa Maturidiyah ni semua ikut Mu'tazilah dalam konsep akal tak? Dalam masalah mengenal Allah saja, bagi Mu'tazilah, bagi Maturidiyah akal boleh tahu. Ada pihak lain sama dengan ahli sunnah dalam menetapkan bahawa sesuatu perkara itu wajib bila ditetapkan oleh syarak. Berasaskan kepada Al-Quran dan juga syarak. Kemudian muka surat sebelah tu bawah kata waqad ikhtalafa al-ulama. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumuhi wa barakatihi fid darain amin. وقد اختلف العلماء في من قلد في عقائد التوحيد هل يكفي تقليده إذا كان جازما به لا تردد معه دون إسيان أو يعصي بتركه النظر
Qala jumhurul ulama ya'si in kana fihi ahliyatun nazar wa lam yanzur. Wa amma al-qawl bi annahu kafir fa innama yu'rafu li Abi Hashim al-Jubba'i min al-Mu'tazilah. Masalah sekarang ni ialah masalah apa hukum orang yang bertaklid dalam akidah Islam. Jadi sekarang ni orang yang dilahirkan Muslim, ya Muslim. Masalah sekarang ni orang yang bukan Muslim masuk Islam, tapi taklid. Jadi dulu saya pun susah nak faham, tapi bila kita tengok ni boleh berlaku. Contoh macam orang asli, saya sebut di masjid baru ni kan, bila tok batin dia masuk Islam lah kok. Jadi sekarang kalau tok batin dia tinggal, maksudnya tok batin dia kafir balik, dia akan kekal Islam ataupun dia akan kafir. Kalau dia kekal Islam, makanya dikira iman dia. Tapi kalau dia lari juga, makanya tak dikira iman dia. Maksudnya dia tidak ada yakin. Mana dia memang betul-betul tu, yalah, dia tak tahu apa. Jadi kata dia, dansanya, kita baca teks dia. Dansanya bersalahan ulama. Maksud bersalahan ni khilaf. Pada orang yang taklid pada ilmu aqidatut tauhid. Mana orang bertaklid dalam persoalan akidah. Dalam fiqh wajib. Bagi orang bukan mujtahid, wajib dia bertaklid. Maksudnya, hari ni kan banyak orang nak pakai Quran Sunnah saja. Tak seolah tak taklid lah. Dia pakai Quran Sunnah. Jadi okey, apa makna pakai Quran Sunnah? Tak taklid. Taklid dia adalah Quran Sunnah. Jadi sekarang isunya, bila kita nak pakai Quran Sunnah, kita tak taklid fuqaha. Apakah kita layak untuk nak faham Quran Sunnah itu? Maksud kita tahu tak nak faham Quran Sunnah? Itu yang masalah. Sebab itu, fuqaha kita dulu, macam mana untuk kita nak boleh satukan umat ni? Maksudnya, masalah-masalah fiqah yang telah dibincang oleh para ulama salafus soleh dahulu. Masalah fiqah. Sekiranya mereka bersepakat, kita terimalah sepakat mereka. Sekiranya mereka khilaf, maksudnya Hanafi lain, Syafi'i lain, Maliki lain, maka kita terima perbezaan dan khilaf mereka ini tanpa ta'assub. Syafi'i dia amal dengan Syafi'i dia, Hanafi amal dengan Hanafi dia. Kerana masing-masing ada hujah. Maksud ada hujah di sini maknanya ada sandaran dalil. Mana Syafi'i bila dia kata sesuatu itu boleh, ada sandaran dalil dia. Hanafi bila dia kata sesuatu itu tak boleh, maka ada sandaran dalil dia. Masing-masing kita perlu faham. Jadi dengan sebab itu kita tak perlu ta'assub kepada mana-mana mazhab hak yang diikuti. Maksudnya kita tahu bahawa dia ni mazhab dia Hanafi, maka dia kata boleh. Contoh misalnya nak keluar zakat dengan duit, bukan dengan bahan makanan asli. Jadi kalau dia nak ikut mazhab Hanafi, ikut. Kalau mazhab Syafi'i, kena bagi makanan asli, beri keluarkan berah. Faham tak? Jadi sekarang ni kita tengok kebanyakan kita dah keluarkan berah. Tak apa, keluarkan duit sama ikut mazhab Hanafi. Tak apa. Faham tak? Yang tak bertaklid. Jadi dalam bab akidah tak boleh. Dalam bab fiqh ya. Sebab itu isu tentang tidak bertaklid dalam fiqh ni, itu telah dibincang oleh ulama lama. Ibn Rajab Al-Hambali ada tulis satu risalah yang mengecam orang tidak bermazhab. Di akhir kerajaan Uthmaniyah, Syekh Zahid Al-Kawsari dia tulis satu buku nama dia Maqalat Al-Kawsari. Boleh download dalam internet. Tebal buku. Nama dia Maqalat Al-Kawsari. Kitab Maqalat Al-Kawsari ini, salah satu makalah Imam Syekh Zahid Al-Kawsari ini dia tulis alla mazhabiyah qantaratu alla diniyah. Kelompok tidak bermazhab ini dia jantas untuk tidak beragama. Sebab orang yang tidak ikut mazhab nanti, kita akan tengok dia akan longgar, dia tinggal agama. Dia akan liberal. Maksudnya ni, konsep-konsep liberal itu dia akan bawa gitu. Dia akan tinggal agama. Cantik makalah dia tulis. Lepas tu Syekh Ramadan Al-Buti dia tulis buku ni, kena baca buku. Allah mazhabiyah akhtaru bid'atun tuhaddidu syariatul islamiyah. Kelompok tidak bermazhab adalah bid'ah yang paling bahaya mengancam syariat Islam. Buku kecil Syekh Ramadan Al-Buti tulis. Tu baca. Rasa Indonesia ada terjemah Melayu kok. Kalau ada rasa baca. Cuma sekarang ni dalam bab akidah kata dia, ulama khilaf
orang bertaklid akidah dia diterima. Dah ni kita baru baca dalam akidah kita dalam matan Jauharah semalam. Dia kata adakah memadai taklidnya apabila ada jazamnya dengan dia yang tiada syak sertanya dan tiada berdosa. Maksudnya kalau dia jazam tidak ada syak, maka diterima dan tidak berdosa. Yakni jika sekira-kiranya kembali orang yang diikutnya sekalipun, tiada ia kembali daripada barang yang ditaklidnya. Maksudnya dia kata nak kata jazam ni macam mana, kalau dia turut orang, hak pak turut dia tu balik, dia masih kekal. Maka diterima dia sebagai seorang yang bertaklid, tetapi akidah dia diterima. Demikian lagi taklid yang sahih, mana taklid yang diterima, yang khilaf ulama padanya. Adapun jika taklid yang, maksudnya taklid yang dia tu orang lain, orang dah balik, dia tak balik, dia dah yakin dia terima, hak tu diterima. Ni habis sampai situ. Dan adapun titik kat situ, adapun jika taklid yang tiada putus, mana tiada putus ni tak yakin. Seperti ada ia jika kembali orang yang diikutnya, nescaya mengikut kembali pula ia. Maksudnya orang ni masuk Islam, dia pun semua pakai masuk Islam. Kawan ni pun kafir, pakai kafir belaka-belaka. Maka taklidnya itu tidak sah. Maka dia masuk Islam dulu tidak diterima. Tidak sah. Tidak sah. Mana kafir dengan ittifaq. Mana hak dulu dia tak dikira Islam pun. Sebab dia hanya ikut tak tahu apa. Jadi sedangkan Islam ini bila seorang nak masuk Islam, sebab itu asas kepada agama Islam. Bila kita tengok orang-orang yang baru nak masuk Islam kan, lah ni Mu'allaf Center apa, mereka ni mencari apa makna kehidupan, kenapa kita hidup, kita nak jadi apa tujuan kita nak pergi ke mana. Mereka faham. Dan kita pun sepatutnya orang muda sekarang ni, kita semua ni kita kena faham tujuan kehidupan ni. Banyak di kalangan kita kadang-kadang kita duduk seronok, makan, minum, berhibur. Kita lupa nak fikir benda ni. Sepatutnya kita dah dewasa macam ni, dah anak-anak muda remaja ni kena berfikir dah. Kenapa saya hidup, apa masa depan saya, apa. Kalau kita tengok orang Palestin macam mana mereka, anak-anak kecil dia berfikir macam mana dia perlu hidup di Palestin, dia perlu berjuang mempertahankan Palestin. Kita sekarang ni nak berjuang mempertahankan Islam. Dan kadang kita Islam tak faham. Islam kita tak boleh nak menghayati. Kita bila tengok anak-anak Palestin kecil je, orang kata kamu sanggup nak keluar daripada Palestin? Kami akan hidup sini, ini tanah kami mati kat sini. Sebab apa? Sebab dia faham siapa dia. Kita sekarang ni, kalau mati kat sini, lebih baik kita pergi tempat lain. Sebab kita nak hidup. Mereka nak berjuang. Ada. Mana bagi mereka kematian dengan maruah lebih baik daripada mati dalam keadaan kita hina. Ada. Begitu. Jadi dengan sebab itu perlu kita faham. Kafir dengan ittifaq. Atau berdosa orang yang taklid itu, habis. Kafir dengan ittifaq, titik. Sekarang ni, orang yang bertaklid, kalau dia mampu berfikir, berdosa atau tak berdosa? Sekarang orang bertaklid, berdosa ataupun tidak? Jawapan dia, kalau dia boleh berfikir, maknanya macam kita ni, kita tak nak fikir, ikut saja, berdosa. Tapi kalau memang dia orang yang bodoh, orang yang tak mampu berfikir, dia bertaklid, tak berdosa dalam akidah. Adapun dalam fiqh, memang cerdik tak cerdik pun, selagi mana dia bukan mujtahid, taklid lah. Kata dia, atau berdosa orang yang taklid itu dengan sebab ia meninggalkan nazar. Maksud meninggalkan nazar ni berfikir. Titik. Ni jawapannya. Kata jumhur ulama, itu persoalan, itu masalah. Ni jawapannya. Kata jumhur ulama, orang yang taklid itu ia berdosa jika ia ahli nazar. Maksudnya orang ada keupayaan berfikir, tapi tak berfikir dia nak ikut je, berdosa. Dalam Islam. Maka tiada nazarnya. Maksudnya tiada, nun tak ada bubuh titik kan. Tiada nazarnya. Maka jika tiada bagi orang yang taklid keadaan ahli ni nombor dua. Jika dia tidak ahli, maksudnya dia tidak ada keupayaan untuk berfikir, untuk menilai, membuat hujah. Bagi orang yang taklid keadaan
ahli nazar padanya, maka sah taklidnya, tiada berdosa. Boleh faham? Boleh kan? Maksudnya orang yang bertaklid dari sudut berdosa tak berdosa. Tadi dari sudut diterima ataupun tidak. Faham tak? Sebab asas dan akidah kena yakin. Kalau dia bertaklid, mana dia tak yakin. Tetapi sekurang-kurangnya kalau dia yakin, dia tu orang tinggal, dia tak tinggal, dah diterima. Boleh. Tapi dari sudut berdosa, kalau dia bertaklid, berdosa ataupun tidak. Kalau dia mampu berfikir, berdosa. Tapi kalau dia tak mampu berfikir, dia orang biasa-biasa, maka tak berdosa. Dan ada pun qaul yang berkata bahawasanya ia kafir, dihukumkan iktibar pada akhirat, di sana kafir. Ada pun di dunia di sini hukum baginya Islam. Isu khilaf orang bertaklid ni, sekarang ni dia taklid, dah bersyahadah apa semua sekali, dikira Islam ke tidak dia? Islam, walaupun taklid. Macam taklid Tok Batin tadi, dah dia bersyahadah semua dah, Islam. Cuma di akhirat nanti yang di khilaf ulama di sini ialah isu dalam akhirat nanti. Maksudnya kan yang kita belajar dalam matan jaharah, buku yang kita belajar semalam, orang kafir masuk Islam. Kalau dia ikut masuk Islam, dia dah bersyahadah, diminta dia bersyahadah, dia pun terima syahadah, Islam lah dia. Tapi kalau kita suruh dia bersyahadah, dia tak nak syahadah, pada masa itu tak dikira Islam. Kalau dia dah yakin dengan Islam, dengan yakin ada Tuhan, yakin Nabi Muhammad, tapi dia tak bersyahadah sebab tak ada orang minta. Dia duduk dalam kawasan dia yakin dah dengan Islam apa, tapi dia tak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam ke kafir? Di sisi kita tak kafir. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ajalah. Tengok terserah kepada Allah lah. Terserah kepada Allah lah. Sebab dia dah yakin, tapi bagi kita tetap kita tidak menghukum Islam, sehinggalah dia ni bersyahadah. Itu yang dimaksudkan syahadah itu sebagai syarat untuk nak dikira sebagai seorang itu beriman. Kita kata dalam bab iman semalam dalam matan jaharah tu dia kata iman itu adalah dengan tasdik. Iman itu adalah dengan tasdik. Maksudnya dikira seorang itu beriman bila ada yakin, tasdik, kepercayaan. Cuma wanutku fihi khulfun, mengucap dua kalimah tu khilaf. Qila syartan wa qila syatran. Ada satu kata mengatakan bahawa mengucap la ilaha illallah itu syarat untuk dikira sebagai seorang Muslim. Ada satu lagi mengatakan bahawa mengucap la ilaha illallah itu adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya beriman ni satunya tasdik, percaya di hati, satu lagi la ilaha illallah. Mana kena ada dua-dua. Kalau ada satu, mana seolah tak cukup iman. Ada pun qaul yang berkata bahawasanya ia kafir, dihukumkan iktibar pada akhirat di sana. Kafir. Maksudnya orang yang bertaklid itu dikira kafir, itu nisbah di akhirat nanti. Sebab dia maksudnya nisbah akhirat apa? Di sisi Allah lah. Nisbah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun di sisi kita untuk amalan ni, bila dia dah bersyahadah, kira Muslim. Ada kira Muslim. Sebagaimana kita dah belajar itu. Dan ada pun di dunia di sini dihukumkan baginya Islam, maka diberi baginya hukum orang yang Islam, seperti haram kita bunuh akan dia, dan ambil hartanya. Maksudnya itu hukum orang Islam. Mana sesama Islam tak boleh bunuh, tak boleh ambil harta. Itu dari sudut tak boleh. Kemudian boleh nikah kahwin, kalau mati disemayang, dimandi, dikebumikan, dan lainnya. Kerana mengucap ia dua kalimah syahadat. Maka tiada ada hukum orang yang mengucap dua kalimah syahadah, melainkan apabila ada beserta ia perbuat kufur, seperti ia sujud bagi berhala. Maksudnya orang yang mengucap dua kalimah syahadat dari kaum Muslim. Kecuali dia mengucap dua kalimah syahadat tapi dia buat perbuatan yang kufur. Seperti dia mengucap dua kalimah syahadat dah, tapi dia pergi kat berhala, dia sujud kat berhala. Dia kata, saya tak niat pun nak sujud. Tapi oleh kerana sujud tu dah kira tak. Contohnya, dia dah mengucap dua kalimah syahadat, dah Islam dah. Dia pergi kat patung dia, dia pun sujud kat patung pula. Pada masa tu kufur.
Maksud dia kena taubat semula, mengucap semula, dan tak boleh buat lagi perbuatan seperti itu. Melainkan apabila ada bersertanya perbuat kufur, seperti ia sujud bagi berhala dan seumpamanya. Maknanya seumpama apa perkara yang bawa kepada kekufuran, sebab ada yang kufur dalam perbuatan, ada kufur dengan sebab i'tikad, ada kufur disebab kata-kata. Jadi ada orang yang mengatakan kata-kata seperti orang kata Quran dah tak boleh guna lagi, contohnya. Itu kata-kata boleh bawa kepada kekufuran. Ataupun orang yang pergi perbuatan pergi sujud kepada berhala tadi, ataupun i'tikad, dia i'tikad boleh bawa kepada kekufuran, seperti dia i'tikad mungkin Tuhan ni ada dua kah, Tuhan ni perlu ada pertolongan kah, itu menyalahi akidah. Apabila kemudian okay. Dan maka hukumnya kufur dunia dan akhirat. Maksudnya di dunia kita hukum kufur, di akhirat insya-Allah juga kufur. Seperti barang yang dihukumkan Nabi SAW dengan Islam, orang mengucap dua kalimah syahadat, kemudian dia bersabda wa hisabuhum 'ala Allah. Seperti kisah yang berlaku kata sidat dengan Sayyidina Usamah, bila dah dia berperang jatuh musuh ini, jadi dia nak apa, pancung, tiba-tiba kata asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tu pancung. Dan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Usamah ni pancung, orang ni dah mengucap dua kalimah syahadat. Dia kata Usamah sebab dia takut kepada Usamah dan nak bunuh dia, dah kalah dia takut mati, dia pun mengucap. Lalu Nabi kata asyaqaq taqalbah, membelahkah dada dia, tengok bahawa dia ni mengucap kerana takut ataupun dia mengucap ni kerana sebenar-benar dia nak jadi orang Islam. Jadi maksudnya kalau belah pun tak nampak juga, tapi nak kata dapat kena pastikah dia sebenar ataupun dia takut. Maknanya dengan sebab kata-kata Nabi itu menyebabkan Sayyidina Usamah berasa bersalah di atas perbuatan tersebut. Dan kata silap saya, Nabi perintahkan supaya dibayar diah di atas kematian tersebut kepada keluarganya. Baik. Kemudian dan hisab mereka di sisi Allah, makna terjemahan dia. Maka bahawasanya kata Abu Hashim Al-Jubai, Abu Hashim ni di antara ulama Mu'tazilah. Dia dalam Mu'tazilah ni, kalau Madrasah Al-Jubai ada dua orang tokoh besar. Abu Ali ayah dia, Abu Hashim anak dia. Abu Hashim ni anak. Kedua-dua Jubai, mana adik-beradik Imam Asy'ari, adik-beradik tiri lah ni. Imam Asy'ari. Abu Hashim Al-Jubai daripada Mu'tazilah, yakni qaul yang berkata kafir orang yang taklid itu bagi Abu Hashim. Sebab apa? Sebab bagi dia wajib dia kena berfikir, tak boleh untuk bertaklid. Daripada Mu'tazilah. Jadi golongan Mu'tazilah biasanya kalau kita baca kitab-kitab akidah lama ni, bila disebut ahli sunnah, lawan dia Mu'tazilah. Ini kitab lama. Lawan dia ialah pendapat Mu'tazilah, sebab kerana ditulis di zaman tersebut begitu. Tapi kalau dalam kitab-kitab awam, bila disebut ahli sunnah, biasanya lawan dia tu Syiah. Ini istilah ni kena tahu. Dalam kitab awam, bila disebut ahli sunnah, lawan ahli sunnah tu Syiah. Tapi kalau dalam kitab akidah, bila sebut ahli sunnah, lawan ahli sunnah tu biasanya maksud dia ialah Mu'tazilah. Baik. Dan muafakat akan dia oleh Imam As-Sanusi pada syarah kabirnya. Imam Sanusi ni dia ada syarah kabir, syarah saghir. Syarah saghir itu Ummul Barahin. Syarah kabir itu ada syarah matan, syarah Imam As-Sanusi. Dan Imam As-Sanusi ini di antara orang yang agak keras pendapat dia, dan itu yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam syarah Kifayatul Awam, bahawa Imam As-Sanusi ini di antara orang yang tidak menerima iman secara bertaklid. Maknanya perlu kepada fikir, perlu kepada faham. Sebab apa? Sebab kita nak jadi orang Muslim yang sebenar, mesti kena faham akidah, kena faham syariah, faham akhlak. Barulah kita akan menjadi orang yang beriman, orang beribadat. Kalau kita akidah la ilaha illallah Muhammad Rasul kita tak faham, macam mana kita nak menghayati Islam?
Sebab tu kita tengok masjid kosong, mana anak-anak muda pergi masjid. Tak faham. La ilaha. Sebab itulah ni yang orang-orang Israel ni takut dengan orang Palestin ni, sebab orang Palestin ni pergi masjid belaka penuh. Muslimat pergi masjid, Muslim pergi masjid. Pergi masjid belaka. Mana orang pergi belajar, orang pergi berzikir, orang pergi beribadat. Kita sekarang ni tak pergi belaka. Kita pakai tak pergi belaka. Muslimin tak pergi, muslimat tak pergi. Pakai tak pergi belaka. Tak tahu dia gimana. Tu usaha kita kalau boleh ni usaha isu UKM ni jaga sembahyang Jumaat ya. Tu berbanyak dah Ustaz kalau boleh. Untuk jaga supaya jaga wujudkan sembahyang berjamaah ni. Lah ni qiyamul lail pun tak ada masjid. Kalau boleh qiyamul lail lama tak ada masjid. Zaman yang dulu tak boleh lah ni, kita bagi boleh tapi tak pergi. Jangan nak pergi buat qiyamul lail. Nanti kalau nak buat qiyamul lail muslimin ni pergi buat qiyamul lail kat surau saya boleh. Kita buat jamu tak apa. Makan malam, makan siang boleh lagi. Makan pagi. Nanti ada free-free kita qiyamul lail surau ustaz. Muslimin lah, muslimat tak berani nak jaga. Kau hilang nak orang. Baik. Dan muwafaqah akan dia oleh Imam As-Sanusi pada syarah kabirnya. Yang kabirnya ia menakal daripada Imam Asy'ari dan juga Qadi Abu Bakar ni Abi Qilani. Dan beberapa ulama tetapi dhaif. Maknanya pendapat yang mengatakan tak sah imam bertaklid ini ialah pendapat yang dhaif. Maknanya pendapat yang kuat jumhur bahawa imam orang taklid ni diterima. Jadi hak ni kenapa hak ni sebab hati balas dengan pak salafi apa ni. Hak ni balas masalah ni. Kita dah ulama dah cakap dah khilafnya macam mana. Pendapat ini dhaif bahawa orang yang bertaklid diterima, okey. Kerana lazimlah atas kafir orang yang taklid apa tu? Mengkafirkan kebanyakan awam muslimin. Sepatut dia sambung tu. Dia tak sambung. Maksud kalau kita kata orang yang taklid ni kafir, maksudnya orang-orang yang masuk Islam ramai-ramai ni kafir belaka. Orang awam Islam ni kan duk kampung-kampung kita ni mana duk tahu pun. Ni masuk fakulti mengajar Islam ni. Ni pun kalau tanya masalah lagi. Kan? Hak yang duk kapur lagi. Jadi maksudnya di sini ialah orang yang dah dilahirkan Islam maka hukumnya Muslim. Orang yang walaupun dia taklid tapi berdosa tak dengan sebab tak belajar, ya berdosa. Lepas tu perlu kita belajar. Lepas dah kamu dah balik ni dah belajar dah ni kena pergi mengajar pula. Supaya orang faham. Okay. Kerana lazimlah atas kafir orang yang taklid mengkafirkan kebanyakan awam mukminin. Kerana bahawasanya tiada ada nazar bagi mereka itu. Mana orang awam ni tak berfikir macam kita lah ni tak fikir lagi masuk universiti ni. Pok turuk je ni. Ya. Maka tiada imam mereka itu. Dan ialah yang kebanyakan umat ini. Mana kebanyakan umat Islam. Dan yang demikian itu memberi cedera pada keadaannya Nabi kita itu terlebih banyak anbiya yang mengikutnya seperti yang dikeluarkan hadis Ibnu Majah dan Tirmizi daripada Buraidah bin Al-Khatib sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati 20 wa mi'atu dhifin ahli syurga itu 120 20 wa mi'atu saf wa mi'atu saf 120 saf samanuna minha min hadhil ummah 80 daripada umat ini wa arba'un min sa'iril ummah mana 40 je daripada umat yang lain. Kata dia qala Tirmizi hadisun hasan. Jadi kalaulah kita kata ramai orang Islam orang masyarakat yang alim sikit je. Orang awam lah ramai. Kalau kata orang awam hak taklid kafir belaka dah umat Nabi Muhammad sikit lah. Jadi di sini menunjukkan bahawa mengkafirkan mengatakan pendapat orang bertaklid yang kafir adalah pendapat yang lemah. Dah ada dah ni.
Tak payah balah. Kan? Kalau kita duk balah kat luar, habis kita tak baca kitab. Syekh dah cakap dah. Sebab tu penting. Kalau banyak cukup berhenti sekarang ni ngaji pun cukup dah gini. Banyak dah ni. Bukan penting ni. Faham tak ni? Mana kita faham, macam ni rupanya. Faham lah. Isi syurga itu 120 saf, 80 daripada umat ini, yakni umatku, umat Nabi Muhammad. Dan 40 daripada segala umat Nabi yang dahulu. Kata Imam Tirmizi, hadis hasan. Habis. Maknanya kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Pukul berapa dah? Dah lagi. Dia biasa berhenti pukul 6 tak? Jadi kesimpulannya, apa hukum orang yang bertaklid? Jadi khilaf ulama. Jadi orang yang bertaklid ini, asasnya dalam akidah, ialah orang bertaklid ini tak yakin. Jadi oleh kerana dia tak yakin, maka bermasalahlah pada akidahnya. Oleh sebab itu ulama berbeza pendapat. Kata dia, orang bertaklid asasnya akidah dia ini diterima kalau dia ada keyakinan. Tapi biasanya orang taklid tak yakin. Jadi nak kira setakat mana yakin? Kata dia, kalau dia turut orang yang dia turut tu patah balik, dia tak patah balik, kira terima tu. Orang yang dia turut tu patah balik, dia tak patah balik. Maksudnya dia dikira sekarang dia sebagai orang beriman dan diterima iman dia. Kemudian isunya, berdosa ada orang yang bertaklid sedangkan dia mampu untuk berfikir. Jawab dia berdosa bertaklid kalau dia mampu berfikir. Tapi kalau dia tak mampu berfikir, berdosa. Isu sekarang ni ialah bagaimana dengan orang-orang awam yang bertaklid. Kita kata orang yang lahir sebagai seorang Muslim, dia dah jadi orang Islam. Cuma masalahnya tak belajar, tak berfikir, tak mengaji ni, berdosa dengan sebab malah tersebut, dan berdosa dengan sebab taklid kerana tidak mahu berfikir, tak mahu belajar. Dia kena belajarlah. Kena pergi belajarlah. Kalau dia kata, kalau pergi belajar tak erti juga, memang dia ni nelayan, dia ini tukar kebun, memang itu je hak dia boleh. Pada masa itu dia tak berdosa. Kalau dia memang dia tak boleh, dia memang hak tu je. Orang kata tahap dia, hak yang dia boleh. Tapi kalau dia mampu, boleh belajar, boleh memperbaiki diri dia, maka dia perlu belajar dan perlu untuk memperbaiki. Rata-rata orang Islam ini sebenarnya, mana-mana tempat Islam itu masuk, sebelum inilah, umat ini akan belajar, dia jadi orang alim. Kamu baca, nanti pergi dekat library, ada buku nama dia Sejarah Kebudayaan Melayu, lebih kurang kot, kata silap saya, sejarah yang ditulis oleh Syed Najib Al-Attas. Saya nak tulis. Dia bercerita macam mana abad 16 Islam mula masuk ke alam Melayu. Lepas masuk orang belajar, kemudian dalam abad ke-17, 18 dah keluar ulama 200 tahun ni. Ulama saja. Kita cuba bilang ulama Melayu. Saya sebut dalam kelas supaya kamu baca buku. Tu baca Majlis Agama Islam Kelantan, keluar 2 jilid buku. Tokoh-tokoh ulama alam Melayu. Ataupun kamu baca buku yang ditulis Syekh Ahmad Fatih Fatani. Dia tulis tokoh-tokoh ulama Patani. Baca. Untuk kita kenal siapa mereka ini. Sebab nanti kita nak dikumpulkan dengan ulama, kita tak kenal ulama macam mana. Kita ni ulama dah ni. Sebab dah ngaji fakulti Islam ni, mana kita perjalanan menuju ulama. Kena tahulah, kena kenal siapa ulama, siapa orang-orang yang kita nak ikut dia. Salah satu daripada orang ni lah Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani. Mengarang di zaman dia, kita kena kenal siapa dia ni. Keluar balik berjuang perang di zaman Kerajaan Osmaniyah, datang untuk perang jihad fisabilillah di selatan Thailand dengan Syekh Abdul Samad Palimbani. Syekh Abdul Samad mati dan dikebumikan di selatan Thailand. Syekh Daud patah balik semula ke Mekah. Asalnya 1832, tahun 1832. Ketika tu memang perancangan antara Siam dengan Inggeris untuk Siam nak menakluk tanah kerajaan Patani. Dan lepas tu jatuh kerajaan Patani. Jatuh. Bila dah jatuh kerajaan Patani, kita tengok
mereka telah bahagikan antara kerajaan Patani dengan kerajaan Melayu sebelah Malaysia. Pada 1909 ya, perjanjian antara British dengan Siam untuk bahagikan tanah Melayu dengan sempadan Sungai Siam. Kamu boleh baca kisah-kisah tersebut di dalam bawah tulisan macam mana ulama Melayu kita melihat apakah Kelantan ni perlu duduk bawah Siam atau perlu duduk bawah British. Antara nasihat untuk kenali supaya kita duduk bawah British. Antara Syekh Ahmad Fatani yang melihat kata dia bahawa duduk di bawah British ini lebih baik duduk bawah Siam. Sebab apa? Sebab British ni orang jauh, dia tak akan duduk berusaha. Ada Siam memang duduk situ, tak boleh keluar. Memang betul. Tapi nak kata Kelantan keluar daripada penjajahan Siam duduk di bawah British ini, kata dia lari daripada mulut buaya duduk bawah dagu harimau. Lari dari mulut buaya tapi duduk bawah dagu harimau. Dia jajah juga. Begitulah bahasa. Jadi baca kisah-kisah ulama kita tu, nak tengok macam mana perjuangan mereka, kegigihan mereka, usaha mereka. Penting. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi. Ini juga Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ni syarah kepada matan Ummul Barahin juga. Ada kitab Akidah Al-Hudhudi, ada syarah kepadanya. Wa dalilu al-matlub min al-mukallaf, kata dia, indal qa'il bi wujubil ma'rifah huwa al-jumali wa huwa al-ma'juzu an taqririhi wa halli syubhatin. Tengok dia bagus ni. Hak ni patutnya tidak ada masalah. Saya tak ada bergaduh orang salafi kata Quran sunnah lah nak pakai Quran sunnah, nak pakai hadis saja, tak boleh pakai yang ilmu akidah ni sebab apa, daripada Yunan, daripada falsafah. Tak ada. Tengok kata Syekh Al-Hudhudi ni, orang yang mengatakan makrifah ni wajib, wajib pun dari sudut syarak. Kata dia, hak mana, setakat mana hak yang perlu dia tahu mengenal Tuhan? Mengenal secara umum. Apa maksud mengenal secara umum? Mengenal Allah secara umum. Apa dia maksudnya? Maksudnya kita yakin Tuhan ada dan Tuhan ni dia maha sempurna. Tak boleh dia bersifat kekurangan. Itu cukup untuk mengenal Allah setara tu. Jadi kalau kita tak boleh kenal setara tu, nak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah macam mana? Tak? Maksudnya kita sekarang ni untuk menjadikan kita rajin pergi sembahyang, kita kena kenal lah Tuhan, bahawa Tuhan ni ada. Macam mana kita menyaksikan seluruh alam semesta yang kita dah belajar tadi, menunjukkan adanya Tuhan. Bila kita dah menyaksikan kewujudan Allah, kita tahu bahawa Allah ini sifat-sifatnya dia maha sempurna. Apa sifat maha sempurna? Saya dah beritahu dah sebelum ni, banyak kali dah sebut. Ciri-ciri ketuhanan ni, erti Tuhan, dia ni wajibal wujud macam kita belajar tadi. Apa maksud wajibal wujud? Mesti ada. Tak boleh tak ada. Apa tak boleh tak ada? Maksudnya akal kita tak boleh faham. Dia ni tak ada. Mesti kena ada. Sebab apa? Kita tengok semua ada ciptaan. Macam mana Tuhan tak ada? Tak boleh nak tasawur bahawa tiada Tuhan. Mana Allah ni mesti, mana sebab tu kita kata makna Tuhan, dia yang maha ada. Makna Tuhan, dia yang maha kuasa. Hak lain tak ada kuasa belaka. Makna Tuhan, dialah raja. Dia memiliki segala-galanya. Mana Tuhan, dialah yang maha kaya. Semua orang lain berhajat kat dia. Dia tak berhajat kat siapa-siapa. Sebagaimana Tuhan kata, ana aghna syuraka. Aku ni rakan kongsi yang paling kaya. Apa maksud rakan kongsi paling kaya? Maknanya, kalau kamu tak berhajat, kalau kamu rasa sombong, aku tak berhajat kat kamu. Itu. Rakan kongsi kaya. Kita berkongsi dengan orang. Saya 99%, kamu 1% je share. Tiba-tiba kamu belagak sombong dengan saya. Dia kata, tolak tepi. Kata, kamu apa? Saya tak apa, ambil kamu. Asal aku nak buat macam mana? Kamu ada satu share 1%. Takkan nak boleh mengurus syarikat? Tak boleh. Tuhan maha kaya. Ada. Apa ni? Dialah yang maha ada, dialah yang maha kaya, dialah raja, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha esa. Itulah makna ketuhanan. Tanpa tu orang tak bagi Tuhan. Maknanya kata Syekh Al-Hudhudi, tengok dan dalil yang dituntut
daripada mukallaf, mana dalil yang ditutup. Maksudnya dia kata setiap orang mukallaf kena ada dalil. Apa maksud wajib makrifah di sini? Kata dia wajib mengenal Allah. Maksudnya dia yakin Tuhan tu ada. Paling orang Badui dia kata, macam mana mu tahu Tuhan ada? Tahi unta menunjukkan ada unta. Tapak kaki menunjukkan orang berjalan. Dah bumi semua luas ni mesti ada pencipta. Dah cukup. Dan pencipta ni pula dia maha sempurna dan tidak boleh ada kekurangan. Dah. Itu dah faham. Kalau tak boleh bilang apa sifat-sifat Tuhan yang 20, dah cukup. Dah cukup. Itu paling kurang. Tapi kalau dah masuk universiti macam kita, mesti kena faham lah 20. Mesti kena faham. Mana bukan sekadar faham, mana faham boleh syarah, boleh cerita pula. Sebab nanti keluar universiti, nanti kena boleh cerita. Kalau keluar universiti, nanti balik kampung tak boleh cerita kat orang. Maknanya malu, kena berasa malu. Dia kata aku balik kampung, masuk keluar universiti, tak boleh nak pimpin orang. Jadi apa kita? Nak jadi apa? Nak biarlah kita boleh. Maknanya nak suruh boleh, kena belajar. Dengar, tengok. Lepas tu baca pula. Mana ada orang alim baca sebuah buku. Orang satu buku ni 50 kali. Kita baca dalam kajian Ta'usuluddin. Farabi dia baca Kitabun Nafsil 200 kali. 200 kali. Imam Nawawi baca kitab wajib Imam Ghazali 400 kali. 400 kali. Allah, kita ni Quran tak boleh nak habis tahun sekali dia. Dia orang kita Quran tu cerita boleh habis setiap malam sehari. Dia orang boleh habis. Kitab begitulah, kitab ni dia kena baca berkali-kali. Mungkin kita ni kita dah baca sekali, lepas tu baca lagi. Ada. Waktu saya baca kitab Minhajul Abidin, saya sebut dalam kelas kajian TEM. Tok Syekh saya tu dia 5 kali 6 kali habis dah baca. Setiap kali majlis habis dia akan tulis sini. Khatam ini majlis di sini. Khatam ini majlis di sini. 5-6 kali habis baca. Mana tu dibaca lagi dia baca. Begitulah ulama ajar kitab ni. Diwarisi. Jadi mari-mari kita nak cakap apa tak baca buku. Nah, baca tak? Tak kena baca. Okay, kata dia, dan dalil yang tuntut daripada mukallaf. Makna mukallaf ni orang mukallaf atas orang yang mewajibkan makrifah. Siapa yang mewajibkan makrifah? Kita mazhab Ahlussunnah Asy'ariyah kata dia awal wajibin alal mukallaf syar'an. Apa dia? Perkara hak yang mula-mula wajib bagi si mukallaf dari syarat ialah ma'rifatullah. Dalam mata Jahra kata fa kullu mukallafin syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Setiap orang mukallaf wajib dia mengetahui dari sudut syarak. Apa dia kena tahu apa? Meyakini adanya Tuhan. Ni. Dan Tuhan ni maha sempurna dan mustahil bersifat kekurangan. Dah, tu paling kurang. Sebab orang kata mesti adanya Tuhan dan Tuhan ni maha hebat. Apa Tuhan maha hebat? Mana tak boleh ada kekurangan. Dia hebat. Sebab kalau ada kekurangan tidak Tuhan. Mana dia mesti yang maha hebat, maha kuasa. Kita takut kepada dia dan kita bergantung kepada dia. Itulah Tuhan. Atas orang yang wajibkan makrifah iaitu dalil jumali jua. Apa dalil jumali? Makna dalil ijmali. Makna dalil secara umum. Dalil jumali. Maka erti dalil jumali itu iaitu yang lemah ia daripada menetapkan dalil. Apa maksud lemah menetapkan? Maksudnya orang kata Tuhan ni ada. Ada? Apa buktinya? Adalah. Bukti tak boleh. Dia tak erti nak kata alam ini berubah. Setiap yang berubah mesti kena ada yang mengubahnya. Oleh itu alam ni ada yang mengubahnya. Ada, iaitu pencipta dia lah. Dia tak erti nak kata gitu dalil. Tak apa. Tapi dia dah tahu, dia dah yakin tu dah cukup. Maknanya dia kata alam, sebab itu orang tua dulu dia kata, apa bukti ada alam? Apa bukti ada Tuhan? Ada alam ini. Ada alam ini. Macam orang Badui saat ni. Apa bukti ada Tuhan? Dia kata, tahi unta menunjukkan ada unta. Tapak kaki menunjukkan ada kaki. Alam ni menunjukkan ada pencipta. Dah. Dia tak erti nak buat dalil. Tak erti nak buat dalil. Tapi dia cukup yakin dah faham. Dah kira dalil dia. Dalil dia.
Sebab tu dalam mata Jawharah kata dia, fanzur ilal alamil ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami. Tengok buka mata tengok. Semua ada ciptaan. Tengok di bawah semua ciptaan. Ciptaan semua tu sangat hebat. Kalau ciptaan sangat hebat, mesti pencipta dia sangat hebat. Ni, buat lewat meja lagu ni, mesti tukar ni mahir. Kalau macam kita boleh buat tukar lagu ni. Hancur kayu ni. Tak keluar. Mana sini koyak, situ koyak. Sebab apa? Ketuk pun tu tak kena. Kotuk pun ni tak kena. Tampar situ. Taklah jadi meja. Ya, tak boleh lah kata. Sebab tak mahir. Sebab tu Tok Guru kita dulu mengajar dia kata, orang kalau dah jahil, wak mari sebatang balok, akhirnya potong situ, potong sini, keluar kayu api. Tak jadi apa. Batang balok dah. Kalau orang yang cerdik, daripada sebatang balok boleh buat perahu, boleh buat meja, boleh buat macam-macam. Sebab dah ilmu, dah erti. Kalau tak erti, potong situ tak kena, potong sini tak kena, potong. Akhirnya, kapal perahu pun tak boleh. Meja pun tak keluar apa. Kayak, akhirnya potong, habis potong-potong, jadi kayak api belakang. Tak ada kebakar je. Faham tak? Dan erti dalil jumali itu, iaitu yang lemah ia daripada menetapkan dalil. Dan lemah pula huruf dia tu kecil. Lemah pula ia daripada menguraikan syubhah. Contohnya, mari orang kata, orang etis kata Tuhan tak ada. Dia tak boleh nak jawab, nak pecahkan syubhah. Syubhah ni maksud dalil yang dibentuk dalam premis yang salah. Kamu belajar ini STPM lah. Kamu. Masuk universiti pakai apa? Stam. Kalau belajar STPM tu kamu belajar falasi kan? Syubhah ni mana dalil yang dibina dalam bentuk falasi. Mana? Erti falasi, tahu falasi. Kamu tak ingat ada Syekh Musyrif falasi? Pakai tak jawab? Tak apa. Nanti belajar usul dia pula, kita belajar semula. Lemah daripada menghuraikan syubhah orang yang mendatangkan pada agama seperti ahli bid'ah. Mana lemah daripada, maknanya orang kata apa ni? Contoh kata ilmu akidah bid'ah, kita tak kerti nak jawab. Tak boleh nak buat. Seperti apabila ditanya orang akan dia, adakah engkau i'tikad bahawasanya Allah itu ada? Maka jawabnya bahkan, kata dia lah Allah ada. Maka berkata, ya apa dalil kamu atas yang demikian itu? Ni orang kata Tuhan ni ada ke? Ada? Ada bukti? Entah. Tapi ada. Itu orang panggil orang awam. Dah maksudnya orang ni dah cukup dah. Kalau dia dah yakin walaupun tak boleh nak mendirikan dalil. Dan adakah daripada maaf, mana ni Allah bahawa ada itu wujud, maka jawabnya bahkan, maka berkata ia apa dalil kamu atas yang demikian itu? Mana kamu kata Tuhan ada, apa bukti? Maka berkata ia makhluk ini, alam ini. Makhluk mana ciptaan-ciptaan yang kita saksikan ini. Maksudnya dia tak kerti nak buat dalil, dia kata ni ada alamiah tu. Jadi apa, kamu faham tak? Jadi kita dah masuk universiti ni, kita kata saya menyaksikan di depan ini sampai saya pokok mangga ada 10 pokok. Setiap pokok rasa lain-lain. Air sama, tanah sama. Ini menunjukkan ada pencipta. Kalau tidak pokok mangga kena keluar buah sama. Ni buah lain, rasa lain. Buah mangga kampung, mangga cokonan, mangga apa lagi mah? Sedap. Durian pun sama, musaking, sakampung, kahwin, macam-macam. Pokok sama, kebun sama. Siapa yang boleh buat macam tu? Mesti ada pencipta. Dan lemah daripada kaifiah dalilnya. Cara membuat dalil. Adakah daripada jihah baharunya? Apa jihah baharu? Mana nak kata alam ini, nanti dia akan bagi. Jihah barunya ataupun daripada jihah imkannya. Yakni bersamaan wujud dan adamnya. Apa maksud imkan? Kata dia,
sama sahaja. Ada dan tiada. Maksudnya, imkan di situ, apa maksud imkan? Harus. Boleh ada, boleh tiada. Ni istilah yang perlu kena guna, kena orang ngaji Usuluddin kena tahu ni. Maksud kita ada dalam hukum akal ada 3. Kita ada wajib, mustahil dan juga harus. Oh, tak ada pen lah. Asal selalu ada sih. Tak apa, lama tak guna. Biarlah. Ada nampak jatuh. Selalu ada marker pen. Nanti kita bawa mula. Ada. Masih. Nanti ambil balik dah. Sekarang ni bila kita guna, kita ada bila kita guna dalil ada 3. Dalil ada 3, 3 jenis. Satu dalil pula hukum. Hukum ni ada 3. Satu hukum akal. Ada 3. Hukum akal kita gitu. Yang kedua hukum syarak. Kemudian yang ini hukum adat. Hukum akal ini kita menghukum sesuatu menggunakan akal kita. Akal ni ada 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib akal kita tak boleh nak tasawur ketiadaannya, mesti ada. Kita panggil wajib ada. Tuhan ni wajib al-wujud, wajib ada. Apa maksud aja? Akal kita tak boleh nak faham. Tak boleh nak tasawur Tuhan ni tiada, mesti ada. Gitu. Kemudian mustahil. Akal tak boleh nak tasawur ketiadaannya. Akan malai tasawur al-aqli wujudahu. Akal tak boleh nak tasawur adanya. Kalau wajib, akal tidak boleh tasawur ketiadaannya. Mesti kena ada. Maksudnya kalau hak yang mustahil, tak boleh nak tasawur adanya. Syirik bagi Tuhan. Boleh. Kamu tak kahwin ada anak. Tak boleh. Tak boleh ada. Kemudian harus. Boleh ada, boleh tiada. Mana akal kita boleh tasawur. Macam kita sekarang ada. Tapi kita boleh tiada. Dulu kita tak ada, kan? Kemudian hukum syarak. Setiap suatu hukum yang kita ambil daripada syarak. Ketetapan syarak. Iaitu ada 5 hukum. Ini ada 3. Ini ada 5. Iaitu apa dia? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kemudian hukum adat. Hukum adat ini ialah hukum berkaitan dengan sebab musabab. Hukum berkaitan musabab. Alatnya ialah panca indera kita. Alat yang ada panca indera kita. Mana sesuatu yang kita boleh lihat, kita boleh uji, boleh cuba, adatnya. Jadi sebab itu Imam Ghazali mula-mula menggunakan hukum adat ini, maksudnya sesuatu yang mempunyai sesuatu yang ada dalam alam ni ada hubungan sebab musabab. Hubungan sebab musabab ni, apakah dia hubungan wajib ataupun hubungan dia itu hanya adat saja. Mu'tazilah dan ahli falsafah kata hubungan sebab musabab ni hubungan wajib. Erti wajib maksudnya ada sebab, wajib ada musabab. Maksud tak ada sebab, tak ada musabab. Adapun kita ahli sunnah Imam Ghazali kata hubungan sebab musabab ni hanya adat saja. Maksudnya ada sebab, pada adatnya ada musabab. Dan boleh sahaja ada sebab, tidak ada musabab. Khususnya bila berlaku mukjizat. So, Nabi Ibrahim, orang ada api, campak dalam api, tak hangus. Tak hangus. Begitu juga berlaku karamah. Ambil pisau, potong, tak putus. Tembak tak masuk, tak luk. Karamah. Boleh berlaku. Adatnya kalau tembak, matilah. Kalau bakar, hanguslah. Pada adatnya. Tapi boleh berlaku sebaliknya. Ini panggil hukum adat. Hukum adat ini asasnya panca indera. Hukum akal, asas penggunaan nak menentukan hukumnya akal. Syarak, asas menentunya ialah Quran dan Sunnah lah. Hukum syarak. Ketetapan syarak. Okay. Jadi hak ni isu yang dia nak ni kena ceramah mula. Pukul apa dah? Ni dah?
Tak apa. Kita tunjuk je, Mak. Sekarang ni, dia kata, isu yang disebut oleh Syekh tadi, dia tak boleh nak beritahu, tak tahu nak beritahu dari sudut arah apa yang menjadikan alam ini. Dia kata Tuhan ni ada. Apa yang ada? Alam ini. Jadi dia tak boleh nak kata sudut hudusnya kah ataupun dari sudut imkannya. Isunya yang bahas itu besar. Perbahasan yang ada dalam muka surat itu tanda garis. Nanti Syekh akan sebut bawah tu contoh dia. Sama ada dari sudut jihad imkannya, yakni bersamaan wujud ataupun adamnya, atau keduanya, yakni baharu lagi mungkin. Isu ini gini, cerita dia panjang lebar. Panjang lebar. Ceramah nanti banyak ambil masa panjang lagi. Masalah sekarang ialah dalil wujud Allah dia panggil. Dalil wujudullah ini, ulama-ulama mutakallimin, kebanyakan mereka menggunakan dalilul hudus. Dalil al-hudus. Kebanyakan ulama ahli-ahli falsafah, dia menggunakan dalil al-imkan. Dalil al-imkan. Apa dalilul hudus? Maksud dalil baharu. Maksudnya dalil baharu ialah setiap yang baharu ni dia berhajat kepada pencipta. Apa dia baharu? Baharu apa maksud baharu? Baharu ialah sesuatu yang didahului oleh tiada. Sesuatu yang didahului oleh tiada. Jadi apa maksud kita kata alam ini baharu? Makna alam ini didahului oleh tiada. Maksud kita maknanya alam kita ni sebelum Tuhan cipta, dia tiada. Lepas tu baru Tuhan ciptakan alam semua sekali. Tak? Jadi semua alam ini baharu. Oleh kerana dia baru, maka dia berhajat. Jadi sekarang ni, kata dia, dalilul hudus ini ialah dalil yang menunjuk kepada ihtiyaj. Ihtiyaj. Apa maksud ihtiyaj? Berhajat. Maksudnya alam ini untuk ada daripada tiada, dia berhajat kepada pencipta untuk mengadakannya. Maka kita kata al-alam hadis, alam ni baharu. Wa kullu hadis la budda lahu min muhdis. Setiap yang baharu mesti ada pencipta. Idzan al-alam la budda lahu min muhdis. Oleh itu alam ini mesti ada pencipta. Sebab apa kita telah budda lahu? Makna alam ini baharu. Setiap yang baharu berhajat kepada pencipta. Sebab apa berhajat kepada pencipta? Sebab dia tiada untuk ada dicipta. Kemudian setelah dia ada ni. Dia berhajat lagi tak kepada pencipta? Tetap berhajat kepada pencipta. Tetap berhajat kepada pencipta. Ini dalil hudus. Dalilul imkan, dia kata alam ini mungkin. Apa maksud mungkin? Tuh, dalam buku tadi. Boleh ada, boleh tiada. Maksudnya alam waktu dia tiada, dia boleh ada. Mana bila dikehendaki oleh Allah untuk mengada, adalah dia. Waktu dia dah ada, dia boleh tiada. Maksudnya sekarang ni, sesuatu yang mungkin, maksud mungkin harus. Harus ini sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Kita waktu kita tiada dulu, kita boleh ada, boleh terus tiada. Mana tak? Jadi untuk ada, macam mana? Sekarang ni kita waktu sebelum kita lahir dulu, mak kita tak kahwin lagi. Di mana dulu ustazah waktu mak tak kahwin dulu? Duduk mana? Negeri mana? Waktu mak tak kahwin lagi, duduk kat mana? Duduk Kuala Lumpur? Sudah tu? Tiada. Tak ada duduk mana-mana. Tiada. Kita tiada. Tiada tempat lah. Tiada. Waktu mak kita tak kahwin lagi dulu, mak kita pun masih muda-muda, remaja macam kita ni, tiadalah kita. Mana? Tiada di mana-mana. Tiada. Lepas dia kahwin, barulah Tuhan pun mengadakan kita. Adalah kita. Dengan sebab mak kita berkahwin dengan ayah kita, adalah kita. Bukan mak ayah kita yang buat kitanya, Allah yang buat kitanya. Mak ayah kita itu sebab menjadikan kita.
Tapi yang mengadakan itu Allah. Mana? Okey. Sekarang, makna kita waktu tiada, boleh ada dan boleh kekal tiada. Sekarang ni kita pun dah ada. Waktu ada sekarang ni, tetap kita juga mungkin. Harus. Apa maksud mungkin dah harus? Mana kita sekarang ni ada, boleh tiada. Boleh tiada. Bila kita akan tiada? Bila dikehendaki oleh Allah mentiadakan kita, tiadalah kita. Jangan ada kata, Ustaz, saya boleh tiada, saya tuju kot tikar ni, tiadalah saya. Tu masuk neraka lalu. Sebab bunuh diri kan. Jadi, ni masalah faham ni. Jadi, mari ahli falsafah, kata dia, dalil imkan ini tidak dibina atas makna ihtiyaj, tapi dibina atas harus, jawaz. Jawaz al-wujud wal adam. Boleh ada dan boleh tiada. Ada. Jadi untuk ada, dia memerlukan kepada pencipta untuk ada. Dan bila dia ada, dia perlu kepada pencipta untuk terus ada. Dan sekiranya tidak dikehendaki oleh Allah, maka tiada. Tak faham? Tak faham? Ni masalah besar, masalah ilmu. Isu masalah sekarang ni, untuk wujud, Tuhan perlu mencipta. Untuk tiada, apakah Tuhan perlu mencipta tiada ataupun tidak? Khilaf. Ahli sunnah kata tak perlu cipta. Macam lampu kita sekarang ni, sampai tak wayar kita. Ni. Lampu kita menyala. Untuk nak memadamkan lampu ni, kita tu. Kita tak bagi elektrik kat lampu, padam aja. Macam kita ni pun untuk hidup Tuhan ciptakan kita. Untuk mati, Tuhan tak bagi oksigen, Tuhan tak bagi organ berfungsi, mati ya kita. Sebab tu dia kata mati mana mati tabi'in. Pergi buat apa semua tu mati biasa. Mana tak ada racun, tak ada pembunuhan, tak ada jenayah. Mana sebab apa? Organ tak berfungsi dah. Jantung off. Ada Mu'tazilah dia kata tak, Tuhan kena cipta tiada. Barulah tiada. Isu sekarang bila dah kata begini, dia isu sekarang ni waktu dulu Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah nak membuktikan kewujudan Allah semua pakai dalil ni je. Yang dipanggil dalil hudus. Bila mari Al-Farabi, ni Farabi, esok kita akan belajar dalam kajian tek. Ni Usuluddin, kajian tek Usuluddin. Kita akan belajar kajian tek Usuluddin. Farabi kata sekarang ni kamu hai mutakallimin. Kamu kata alam ini berhajat kepada pencipta kerana dia ini tidak ada. Untuk ada perlu kepada pencipta. Sekarang bila dah ada macam kita ni perlu kepada pencipta tak? Perlu. Tapi kalau mengikut dalil kamu ni dia perlu waktu dia tak ada je, untuk ada je baru dia perlu. Tapi kalau dah ada tak perlu. Berat Sedangkan kita tetap perlu. Jadi kata ahli falsafah, dalil kami lebih hebat. Kami lebih kumah. Maka dengan sebab itu, mari ulama mutaakhirin selepas daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ni kita kena baca satu lagi kitab Hawamish yang ditulis ala Aqidah An-Nizamiyah oleh Syekh yang sama yang kita baca dalam kelas. Tu kita akan bincang kenapa dulu kami waktu belajar master dulu dalam Syarhul Mawaqif kita baca dalam 5 baris je, ngaji 2 bulan rasa. 5 baris. Dia kata al-mawqiful khamis fi isbatus sani' bila binaan ala anna illatal ihtiyaj immal hudusu wahdahu awil hudusu ma'al imkani syartan aw syatran. Itu dia. Mula-mula baca lu kita tak baik kita kata makna dia kata mauqif yang kelima mengisbatkan kewujudan Allah. Asasnya dia kata anna illatal hudus anna illatal ihtiyaj, sebab kepada berhajatnya alam ni kepada Tuhan, immal hudus wahdahu ataupun hudus saja, awil hudus ma'al imkan ataupun hudus plus imkan. Mana jadi 2 dalil dah ulama. Sebab asalnya hak ni dalil falsafah, hak ni dalil mutakallimin.
Tu yang tak Syekh masuk kat sini. Ni maksudnya Syekh masuk kat dalam buku kita ni dah mengambil kira pandangan ulama mutaakhirin ahli sunnah Asy'ariyah. Kalau tidak, kalau hak dulu zaman Asy'ari dan juga Baqilani, dia ambil hak yang dalil hudus sebab terpengaruh dengan Mu'tazilah. Ada. Pukul apa dah? Lewat dah? Kita berhenti situ lah. Kita berhenti situ. Takut nanti kamu jadi bengong pula cerita macam-macam. Dengan apa benda pelik ni bid'ah pula kan? Jadi kita berhenti kat situ. Tapi banyak dah kan kita baca setengah muka. Rasa macam nak baca laju-laju. Tapi macam ada sesuatu yang baru kan? Okey. Tapi seelok-eloknya belilah buku. Nanti beli buku seseorang. Saya kalau banyak ni ngaji pun dah okey dah ni. Bagus dah. Kita ngaji 1 jam sehari. Okey dah. Lepas ni boleh baca sendiri. Yang penting tahu macam mana nak berhenti, nak stop. Patut istilah. Lepas kamu dah baca buku ni, kamu pergi baca kitab Syarah Jawharah ikut Jawi. Lepas tu baca kitab Bidayatul Hidayah oleh Syekh Jalaluddin Aceh. Kamu baca Aqidatun Najin. Ni kita ngaji pondok dulu ni. Lepas tu baca Aqidatun Najin. Lepas tu kamu baca kitab Fadail, kitab Faridah. Kamu baca kitab Baquratul Amani. Ni semua kitab ni, semua kitab-kitab yang sebut-sebut ni, semua dia balik kepada 2 kitab besar je. Adalah hak kitab-kitab lain lagi. Tapi induknya, iaitu kitab Jawharah dengan kitab Ummul Barahin. Kitab Jawharah, kitab ada lagi hak dia ambil hak lain-lain. Tapi induknya, kitab Jawharah Ummul Barahin. Kalau macam kitab Al-Hudhudi. Hudhudi ni ada kitab akidah dia sendiri. Tapi asalnya kita tengok, mutaakhirin ulama-ulama alam Melayu ni, memang akan ambil daripada Jawharah dengan Imam Sanusi. Sebab pendapat-pendapat muktamad dalam mazhab Asy'ariyah dalam akidah ni ialah apa yang ditulis oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharah. Sebab itu penting untuk kita nak baca, kita tengok masalah-masalah tu supaya kita faham. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita akan sambung minggu depan. Maka misal yang pertama itu dikatakan dalil hadis. Hak ni kita akan sambung. Baru kita sambung hak ni semula. Jadi supaya anda faham insya-Allah. Sebab takut nanti cerita banyak-banyak tak faham pula. Rugi juga. Patut ada orang nak balik jauh ni. Allah a'lam. Subhanakallah. Okey, kau belajar kat sini. Kau sudah belajar masjid kat sini. Ada aircon. Patut kita main sini ya. Walaupun biar tak tercopok orang, kita ngaji kelas kita sendiri. Allah. Mana salah? Okey. Anda nak jalan lupa ada rakatnya. Masih ada.